Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu daripada amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Asri bin Ishaq. Saya merupakan salah seorang daripada pensyarah di Jabatan Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Dan insya-Allah hari ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sedikit perkongsian, sedikit peringatan. Mudah-mudahan perkongsian peringatan ini akan memberi manfaat pada diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ianya akan menambahkan ketakwaan, akan menambahkan keimanan, akan menyebabkan kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan satu hadis kursi yang mana Nabi SAW bersabda. Bila mana disebut hadis kursi ini, maksudnya hadis ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikannya kepada para sahabat berdasarkan apa yang Nabi faham. Dia berbeza dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ianya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, dan bila mana disampaikan kepada Nabi, sedikit pun Nabi tidak mengubah sebarang baris, sebarang huruf, sebarang perkataan. Kalau Allah turunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alif lam mim, maka Nabi akan menyampaikan alif lam mim. Tapi berbeza dengan hadis kursi. Hadis kursi ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya melalui mimpi ataupun melalui malaikat Jibril. Tetapi bila mana Nabi sampaikan kepada para sahabat, ianya berdasarkan kepada kefahaman Nabi. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi berdasarkan sebuah hadis kursi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala lil malaikatihi intaliqu ila 'abdi fasubbu 'alaihi al-balaa sabba fa inni uhibbu an asma'a sautah. Hadis kursi riwayat Tabrani dari Abu Umamah, yang mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, Allah berfirman kepada para malaikat. Kan Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Antaranya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Adapun yang biasa kita dengar nama mereka disebut di dalam Al-Quran, seperti mana yang kita makruflah, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Adapun jumlah malaikat yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya tidak terbilang. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui jumlah malaikatnya.
Kan kalau ditanya kepada kita berapa jumlah malaikat, maka kita tak tahu. Kita serahkan wallahu a'lam. Allah sahaja yang mengetahui jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap malaikat ini ada tugas-tugas mereka masing-masing. Kan seperti malaikat Jibril, tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Dan ini salah satu daripada malaikat yang Allah SWT ciptakan dan Allah berikan tugas kepada mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun berfirman kepada malaikatnya, kata Allah, intaliqu ila abdi, dan pergilah kamu kepada hamba-hambaku, fasubbu alaihi bala, dan tugas malaikat ini adalah menimpakan bermacam-macam ujian kepada hambanya. Yakni Allah SWT perintahkan malaikat turun dekat muka bumi ini, pergi pada setiap hambanya dan datangkan ujian, turunkan ujian kepada hamba-hamba Allah ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dan matlamat ujian ataupun musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni uhibbu an asma'a sautah. Kerana apa Allah SWT turunkan ujian, bala ataupun imtihan ataupun dugaan kepada manusia sebagai hamba Allah? Kata Allah, sesungguhnya fa inni, sesungguhnya, uhibbu, aku ini suka. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Kerana aku suka nak mendengar an asma'a sautah, kerana aku nak mendengar keluhan permintaan hamba-hambaku. Allahu akbar. Kan kadang kita memikirkan, kita rasa ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai satu musibah yang kita sentiasa rasa keluh kesah, yang kadang-kadang kita rasa macam kenapa Allah pilih aku. Tetapi sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada kita melalui malaikat-malaikatnya adalah kerana Allah rindu nak mendengar suara kita. Allah suka nak dengar kita merintih kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, berikanlah aku kesihatan, ya Allah, berikanlah aku kesabaran, ya Allah, berikanlah aku kejayaan. Tetapi bagaimana interaksi kita dengan musibah yang Allah SWT turunkan kepada kita? Dan setiap manusia ini ada ujian dan dugaan mereka masing-masing. Dan setiap ujian itu tidak sama di antara seorang dengan seorang. Sebab tu bila mana kita ditimpa sesuatu ujian, jangan kita rasa kita je yang Allah SWT uji. Tapi sebenarnya bila mana kita mendengar kisah-kisah orang yang menceritakan tentang masalahnya, maka kita akan kata, oh, semua orang rupanya ada ujian. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datangkan ujian, aku akan datangkan dugaan. Kan ibtila, yang kita kata ibtila itu adalah musibah, adalah ujian, adalah dugaan. Kata Allah, walanabluwannakum, dan setiap daripada kita ni akan diuji dengan ujian yang berbentuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu ujian daripada khauf, daripada perasaan takut. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan COVID. Semua manusia takut. Takut nak keluar rumah, takut, kan? Takut ini nak pergi sini, takut. Dengar banjir, dengar tsunami, perasaan rasa takut. Maka rasa takut ini adalah ujian daripada Allah. Musibah yang Allah datangkan melalui malaikat kepada manusia. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk kita merayu dan bermohon kepada Allah. 2 tahun kita diuji dengan COVID. Sebenarnya Allah nak mendengar rayuan kita. Adakah kita minta kepada Allah? Kan, malam tuan-tuan, 2 tahun kita diuji. Selepas habis ujian, rumah-rumah Allah masih lagi kosong. Kemana arah tuju kita sebenarnya? Kan Allah dah uji 2 tahun kita dengan COVID. Tak boleh pergi masjid, tak boleh keluar rumah. Yang bekerja terpaksa buang, ada yang terpaksa berhenti kerja. Kan? Yang belajar tak boleh pergi belajar. Kuis 2 tahun kosong, tak ada belajar.
Bila Allah buka, tetapi rumah Allah masih kosong. Manusia tak kembali kepada Allah. Bahkan makin lupa dan makin lalai. Kita tengok bila habis je Covid, tu konsert-konsert. Tak cukup dengan artis-artis dalam negara, diimport daripada luar negara, yang semuanya kita rakut, kita risau, kita bimbang. Itu akan menarik kembali murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ketakutan itu adalah ujian daripada Allah SWT. Minal khawfi wal ju', kata Allah. Kalau tak diuji dengan rasa takut, Allah uji sebagai manusia dengan rasa lapar. Tak ada makanan, kan? Diuji dengan Covid takut, tapi ada sebagian orang mungkin ada lagi pekerjaan, punca pendapatan dia masih ada. Tapi ada orang yang langsung tak makan, terpaksa menaikkan bendera putih. Anak kelaparan susu, rumah dah tak ada beras, kerja dah kena berhenti, tak ada, nak makan pun tak ada. Itu ujian. Allah kata minal ju', kan? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Mungkin dia tak diuji dengan rasa takut, tak diuji dengan kelaparan, tapi dia diuji dengan kekurangan harta benda. Sama ada kebakaran, sama ada banjir, sama ada hilang dicuri, sama ada kena scammer. Itu semua ujian daripada Allah SWT. Wa naqsim minal amwal. Mungkin tak semua harta dia habis, tapi sebahagian daripada hartanya Allah ambil, Allah uji. Kerana apa? Kata Allah dalam hadis ini, aku hantar malaikat aku kepada hamba-hamba aku. Aku nak dengar suara-suara hamba aku. Bila kita diuji dengan sesuatu ujian, ke mana hala tuju kita? Ke mana tempat pengaduan kita? Sebenarnya di sana Allah menunggu untuk memberikan kepada kita sesuatu bila mana kita meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, nescaya aku akan bagi. Itu atas keyakinan kita. Tapi kalau kita tak yakin, susah. Akhirnya pergi jauh, makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, kan? Setengah sebab tu bila mana kita sebagai umat Islam, kita kena memandang musibah ini sebagai satu rahmat. Seperti mana kata Nabi SAW, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang beriman ini, kehidupan dia adalah satu kepelikan. Pelik orang mukmin ni, kan? Nabi kata, kerana apa? Kerana semua yang berlaku dalam kehidupannya adalah kebaikan baginya. In asabathu sarra syakar. Sekiranya dia diberi sesuatu nikmat, kejayaan, kebahagiaan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana khairan lah, maka itulah yang terbaik bagi dia. Dapat satu nikmat, anak berjaya dalam pelajaran, syukur kepada Allah. Diberikan kesihatan setelah mana menempuh tempoh sakit yang panjang, bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Dan kata Nabi, wa in asabathu darra sabar wa kana khairul lah. Dan sekiranya dia ditimpa sesuatu musibah, maka dia akan sabar dan redha dengan apa yang Allah berikan, maka itu juga baik baginya. Kedua-duanya baik. Tetapi bagi orang yang ada iman dalam dirinya, yang mengetahui bahawa ujian dan musibah itu datangnya daripada Allah. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujian juga datang dengan kekurangan harta, juga kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kehilangan anak, kan? Baru ni ada insiden, kan? Anak bela daripada kecil sampai tingkatan 2. Takdir Allah, berlaku kemalangan. Allah tarik orang yang dia sayang. Siapa tak sayang anak, kan? Kita tengok pun sayu, sedih. Kehilangan mak, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan isteri, kehilangan sahabat karib. Maka ini semua adalah milik Allah. Allah boleh uji manusia dengan dia menarik orang-orang yang dia sayang dalam kehidupannya. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi lalu di satu tempat perkuburan. Ada seorang perempuan menangis dekat kubur tersebut kerana kematian anaknya. Maka Nabi kata, ittaqillah wasbiri. Maka Nabi kata, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka perempuan ni dia tak tahu itu Rasulullah. Maka terus dia kata, pergilah
Kau tahu apa? Kau tak diuji, macam mana aku diuji? Kemudian Nabi pandang, Nabi beredar dan Nabi tinggalkan perempuan tersebut. Kemudian datang seorang sahabat bagi tahu, apa yang kau cakap? Itu sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Maka perempuan ini baru tersedar dan dia mencari Rasulullah SAW, cari Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku tak tahu kau seorang Nabi. Kata Nabi, as-sabaru fi as-sadmatul ula. Sabar itu adalah pada waktu pertama kali kita ditimpa musibah. Maksudnya, waktu ditimpa musibah, ketika itulah kena sabar. Bukan ada tempoh bertenang, masa tu meraung-raung, lepas tu bila dah sedar baru sabar. Tak. Kesabaran yang sebenar yang akan mendapat rahmat daripada Allah adalah kesabaran bila mana waktu ditimpa musibah pada permulaannya. Dapat berita anak meninggal, na'udzubillah, bukan kita minta, maksudnya begitu keadaannya, maka terus dia reda, dia sabar, tanpa dia menyalahkan takdir. Kenapa anak aku, kenapa tak anak orang lain? Maka itu akan digajari seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Dan juga Allah akan uji manusia ini dengan kehilangan daripada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang ditanam. Kan, hari ini negara-negara di belah Eropah kering kotak, habis tanam-tanaman. Kan, ataupun kita yang duduk dekat-dekat dengan hutan, habis pokok buah kita kena makan dengan monyet. Tak boleh, tak ada nak berbuah, dah habis. Tanam pisang, pisang habis. Kalau kita pandang benda itu sebagai satu benda yang bukan ujian, kita akan marah, kita akan cuba buat macam-macam. Tapi kalau kita fikir ini adalah ujian daripada Allah, kerana tangan-tangan manusia juga. Kan? Kadang-kadang saya duduk di Banting, mak ayah saya di Banting, di kampung saya di Morim. Kan? Tanam pokok, mak saya dengan ayah saya cukup marah. Dia kata, habis rambutan aku tanam, anak cucu aku tak dapat. Buah cempedak habis, pokok pisang habis, pokok apa, ada pokok kelapa pun habis. Tanam apa habis semua. Apa ni, telur ayam pun habis, kena makan. Kemudian bila saya fikir-fikir, saya kata, nak salahkan dia pun tak boleh, mak. Saya kata, ke mana dia nak pergi? Dia nak teruskan kelangsungan hidup. Hutan-hutan keliling habis semua ditebang. Dekat mana dia nak cari makan? Kalau dulu tak ada berlaku, saya kata kenapa? Sebab sumber makanan dia cukup dalam hutan. Tempat-tempat dia ada pucuk-pucuk paku, pucuk-pucuk daun dia nak makan, buah-buah apa. Sekarang dah tak ada. Salah siapa? Nak salahkan binatang tu juga. Datang rumah orang, salah dia adalah daripada kita. Dan kita tak sedar itu sebenarnya adalah dugaan dan cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dugaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, dia ada kaitan ayat ini dengan hadis ini. Kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal anfusi was samarat. Allah kata apa? Wa basyiris sabirin. Dan beri kita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ulaika alaihim, sebelum tu, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah. Orang-orang yang sabar ini bila mana mereka ditimpa dengan sesuatu ujian, ditimpa dengan sesuatu musibah, maka ucapan pertama yang akan keluar daripada mulut mereka adalah kalimat istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini adalah kalimat sunnah yang diminta oleh Rasulullah untuk kita sebut setiap kali kita ditimpa musibah. Musibah ni pelbagai, bukan hanya kematian. Tapi kita orang Melayu ni, innalillah ni untuk mati je. Bila orang bagi tahu kita, ayah aku sakit, innalillah wa inna raji'un, marah dia dekat kita. Kenapa ustaz sebut gitu? Ayah saya tak mati lagi, ayah saya pun sakit. Kan, kita dengar ada orang kemalangan, ada rumah terbakar, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati? Sebab kita ni bila innalillah je dengar mati. Tapi tidak. Kalimah istirja' ini sunnah diucapkan pada setiap musibah yang tertimpa ke atas seseorang, sama ada diri kita, saudara kita, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pahala dia? Apa ganjaran dia? Kan? Bila mana Allah kata, fa inni uhibbu an asma'a sautah, aku ini suka nak mendengar suara-suara daripada hamba-Ku. Bila mana kita bermohon kepada Allah, kita reda, kita mengadu kepada Allah atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa
maka ke atas mereka rahmat, selawat, doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Doa dan rahmat daripada Allah. Sebab tu kalimah selawat yang kita disebut selawat ke atas Nabi itu adalah satu ucapan doa. Sebab tu solat, as-solat dalam doa, dalam bahasa disebut sebagai ad-doa. Sembahyang itu adalah doa, bacaan doa. Maka salawat, kan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, maka ke atas orang-orang yang bersabar dan redha dengan ujian-ujian Allah, maka Allah mendoakan kerahmatan ke atas mereka. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan juga mendapat rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini tergolong daripada golongan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita ditimpa dengan sesuatu ujian ataupun musibah, maka kita kena sedar bahawa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kita kembali kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah. Dan musibah ini kita kena pandang, pasti ada hikmah di sebalik sesuatu musibah yang Allah timpakan kepada kita. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa musibah ini Allah yang perintahkan kepada malaikat untuk ditimpakan kepada seseorang hamba. Kerana apa ketika itu? Kerana Allah nak mendengar suara kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya yang tidak pernah derhaka dan tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan pelbagai ujian dan cubaan kepada hamba-hambanya. Kerana apa? Agar dia mendengar suara hambanya yang sedang mengalami ujian, cubaan itu. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan terkuris di dalam hati hambanya. Allah tahu setiap apa yang Allah timpakan kepada kita, semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita setiap kali solat, kita pun mengaku kepada Allah, kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi bila mana ditimpa musibah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin jauh daripada Allah. Sepatutnya bila ditimpa musibah, 2 tahun dah cukup derita, rumah-rumah Allah sepatutnya semakin penuh, kan? Orang dah mula sedar betul nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya manusia, dia selalu ingkar dan lupa terhadap apa yang berlaku kepada dirinya. Baginya apa yang berlaku adalah bencana alam, kan? Ini semua bencana alam, virus itu daripada manusia. Dia tak nak sedar bahawa itu adalah ketukan hidayah daripada Allah untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang tidak sunyi dari senang dan susah, kan? Hidup, ada orang yang hidupnya senang, ada orang hidupnya susah, dan kadang-kadang dia bermula dengan susah kemudian senang. Ada orang yang senang tiba-tiba boleh jadi susah. Maka itu adalah lumrah hidup. Kerana dunia ini sementara. Apa yang kita miliki sementara. Itu sifat dunia, sementara. Tak ada orang yang kalau dia suka-suka selama-lamanya. Jumpa orang semua suka. Itu masalah. Orang kata dia ni masalah ni, kan? Suka je memanjang, kan? Ataupun sedih memanjang. Tak juga. Ada kalanya sedih, ada kalanya gembira. Sedih itu bersementara, gembira itu sementara. Di mana yang akan kekal selama-lamanya? Di hari akhirat. Di hari akhirat, kalau seorang itu gagal dan sedih, dia akan gagal dan sedih selama-lamanya. Kalau di hari akhirat dia gembira dan bahagia, dia akan gembira dan bahagia selama-lamanya. Ada sebuah hadis berkaitan dengan nikmat syurga. Kalau dekat dunia ni, setiap hari bertambah usia kita, semakin tua kita, kan? Dulu janggut tak ada uban, makin hari bertambah dah beruban dah janggut. Dulu gigi penuh, makin hari bertambah usia, gigi dah mula satu-satu, kan? Ayah saya ambil dah tak ada gigi. Kadang cakap kat cucu dia, ambil atuk dah tak ada gigi, maka kacang pun tak boleh, kena tumbuk dulu, kan? Itu sifat dunia. Semakin hari kita semakin tua, semakin hari kita daripada sihat kepada sakit, semakin hari daripada cantik kepada mungkin kurang cantik, dah gendut, kan? Dan kadang-kadang kita pun tak suka orang panggil kita tua, kan? Muda lagi orang panggil dah pakcik, kan? Macam saya tiba-tiba orang panggil pakcik-pakcik, cakap kat orang rumah,
Saya ni orang panggil pakcik. Kan? Ataupun dia tu muda lagi, orang panggil makcik-makcik, ataupun nenek ke kan, mama suruh. Sebab dah berlaku perubahan itu. Itu memang sifat dunia. Nak muda selama-lamanya, nak cantik selama-lamanya, di hari akhirat, di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis disebut, di dalam syurga ada satu pasar. Kat syurga pun ada pasar. Hadis yang sahih. Dan pasar ini akan dikunjungi oleh penghuni-penghuni syurga pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, penghuni syurga dia akan pergi pasar. Dan bila mana berada di pasar, dia akan datang hembusan angin daripada arah barat. Datang hembusan angin. Bila setiap orang-orang di pasar itu kena hembusan angin itu, maka dia akan bertambah cantik, bertambah berseri, bertambah hebat. Kan? Pergi pasar, makin cantik, makin hebat. Itu, dia tak akan hilang. Dekat syurga, setiap hari makin bertambah, hari makin bertambah cantik, makin bertambah sehat. Itu nikmat syurga yang sepatutnya kita kejar. Kan? Sebab tu bila mana Allah timpakan kita musibah, kita kena ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kita syurga. Jangan kita makin jauh daripada Allah. Sebab itu kehidupan dunia. Senang, susah, silih berganti. Dan barang siapa yang merasakan hidup ini senang semata-mata, suka semata-mata, dan mewah, atau menduga sebaliknya, seperti susah semata-mata, sukar terus-menerus, dan sengsara sahaja selama-lamanya, sudah pasti sangkaan dan dugaan itu salah. Salah, sebab dekat dunia ni kan, bukan dia terus-menerus begitu. Setiap yang derita akan ada pada pengakhirannya gembira. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, inna usri ma'al usra, kan? Inna apa dalam surah Al-Nashrah, kan? Setiap kesusahan dia akan datang padanya kesenangan. Itu rupanya seni hidup sunatullah pada alam ini. Dan kita pun tak seronok tuan-tuan kalau hidup tu seronok je. Dia tak cantik hidup ni. Sebab tu Allah menjadikan dunia ini Masya Allah Tabarakallah. Kalau dalam surah An-Nahl, saya kebetulan mengajar di TASM ni, saya mengajar subjek tadabbur dalam surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl ni Allah ada menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah. Sebab tu surah An-Nahl ini juga dikenali sebagai surah An-Ni'am, surah nikmat-nikmat. Kerana dalam surah An-Nahl ada satu potongan ayat yang mana Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian nak kira nikmat Allah, maka kalian tak akan mampu untuk mengiranya. Salah satu daripada nikmat Allah adalah Allah menjadikan bumi ini dengan pelbagai warna. Cuba kita bayangkan kalau hidup kita satu warna je, semua merah je, cantik. Ataupun semua hijau je, ataupun semua biru je, tak cantik. Begitu juga bila kita mentadabbur ayat ini, kita bawa warna dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita ni semua kita berkawan dengan orang yang serius, pergi sana serius, pergi sini serius, tension kita. Tapi Allah jadikan dunia ini dengan warna-warni kehidupan yang cantik. Ada kawan yang serius, ada kawan yang suka buat lawak, ada kawan yang pemurah, ada kawan yang kedekut, ada kawan yang jenis baran, ada kawan yang mudah maaf. Maka dekat situ kita belajar seni kehidupan. Orang yang banyak bermuamalah dengan orang, dia lebih banyak cara tahu nak bawa diri. Sebab tu ada hadis Nabi kata, seseorang yang hidup seorang-seorang diri dengan orang yang hidup dengan masyarakat, maka pahala lebih banyak pada orang yang hidup dengan masyarakat. Kerana bila mana dia berhadapan dengan orang yang mungkin kedekut, dia akan jadi pemurah, pahala bagi dia. Dia hidup dengan orang yang jenis pandang barat, dia sabar, pahala bagi dia. Maka ini semua seni dalam kehidupan. Kalau semua orang pandai, tak ada orang yang kurang pandai, susah juga. Kan? Kadang-kadang saya fikir, Masya Allah Tabarakallah, Allah ni Maha Adil. Aku boleh dalam bab belajar, okey, bab kereta fail. Kalau lah semua orang belajar je, siapa nak baiki kereta? Kereta rosak, semua jadi macam saya tak tahu. Kan? Mungkin benda ni, kita tengok benda lain, baiki, pipe dan sebagainya, itu semua adalah Allah nak menunjukkan kebesaran Allah SWT sebagai seni dalam kehidupan yang kita kena memandang bahawa itu semua adalah aturan Allah untuk mencantikkan kehidupan kita, untuk mencantikkan warna-warni kehidupan kita. Jadi tak ada orang yang hidupnya sentiasa gembira, tak ada orang yang hidupnya sentiasa derita, kerana sunnah Allah SWT dia akan menjadikan pelbagai. Ada orang yang gembira akan datang
derita. Derita adanya gembira. Hidup ini penuh dengan ujian dan cubaan. Segala sesuatu apabila tidak diuji dan dicuba, tidak akan nampak keasliannya. Allah jadikan juga dugaan dan cubaan dalam kehidupan kita ni. Allah nak tahu kita ni tahap mana. Budak kalau dia duduk belajar, tak ada peperiksaan, kita tahu tak tahap dia level mana? Kan, duduk kat universiti, belajar ni dekat kuis ni, belajar je, periksa tak ada. Faham ke tak faham, kita tak tahu. Sebab tu adanya ujian. Ujian ni nak tengok level. Oh, dia ni faham dah. Yang ni faham separuh. Ini langsung tak faham. Ini level dia macam ni. Begitu juga Allah jadikan ujian dan dugaan dalam kehidupan kita. Allah nak tengok yang mana hamba dia yang betul-betul beriman, yang mana hamba-hamba dia yang acah-acah beriman. Macam mana nak tahu? Bila mana datangnya ujian dan dugaan dalam kehidupan. Maka sebab itu, kata orang yang mengarang, syekh yang mengarang kitab ini, hidup ini dipenuhi dengan ujian dan cubaan, kerana kalau sesuatu benda itu tidak diuji dan dicuba, maka dia tidak akan nampak keasliannya. Sehingga orang tidak tahu mana emas dan mana kaca. Demikian juga terhadap manusia, dan khususnya terhadap orang yang mengaku dirinya beriman, sudah tentu harus melalui ujian dan cubaan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah patut manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman? Cukup ke kita dikata, ya Allah aku beriman denganmu? Tak. Beriman saja tidak mencukupi. Kalau kita kata Allah nak tahu kita beriman ke tak, kita kata ya Allah aku beriman, kata Allah. Sedangkan mereka tidak diuji. Dan iman ini mesti diuji. Nak tahu sejauh mana keimanannya. Seperti mana para sahabat Rasulullah SAW. Bilal bin Ar-Rabah, bila mana diuji, tengok apa yang keluar daripada perkataan dia. Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Kan, keluarga Sumayyah, keluarga Yasir, bila mengaku beriman kepada Allah, Allah datangkan ujian. Apa yang berlaku kepada Khubayb radhiyallahu anhu, seorang tawanan daripada perang Badar, bila mana dibaling dengan batu sehingga mati, diminta untuk meninggalkan agama, diminta untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin. Apa kata dia, orang yang ada iman? Bukan setakat aku nak bagi Muhammad, kalaulah ada satu duri yang Muhammad nak terpijak, maka nescaya aku akan halang dan aku yang akan memijak duri tersebut. Itu iman setelah mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Kemudian kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Bukan kita je diuji, orang-orang yang terdahulu daripada kita juga diuji. Semalam kita baca kisah Ashabul Ukhdud, kan? Bukan semalam, dalam sebuah hadis ada diceritakan berkaitan bagaimana berlakunya kepada Ashabul Ukhdud, kisah seorang pemuda pada asalnya yang diminta untuk menjadi seorang ahli sihir negara, tetapi kerana hidayah dalam perjalanan nak belajar menjadi ahli sihir, dia jumpa dengan seorang pendeta. Berjumpa dengan seorang pendeta, iaitu ketika itu disebut sebagai ulama ataupun rahib Nasrani. Maka diajarkan tentang iman kepada Allah, kan? Maka bila mana dia beriman, dia yakin dengan Allah, suatu hari dia diuji dengan satu dugaan. Dia nak pergi belajar, tiba-tiba ada seekor binatang besar yang menghalang laluan manusia. Nak pergi belajar ni ada binatang. Dia kata, oh kat sini aku nak uji, yang mana satu yang betul, agama ataupun belajar dengan rahib ni betul ke, belajar dengan tok guru yang nak jadi sihir ni betul. Maka dia ambil seketul batu, dia baling dekat binatang tu. Dia kata, kalaulah agama yang dibawa, yang diajar oleh rahib ni betul, Tuhanku adalah Allah, maka hapuskanlah binatang ni. Dia pun balik,
mati binatang tu, semua orang boleh lalu, maka bertambah keimanan dia kepada Allah, sehinggalah dia boleh menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan penyakit sopak, seakhirnya masyhur nama dia, sampailah orang kanan raja buta mata dia, dah pergi berubat banyak tempat tak sembuh, maka dia datang jumpa budak ni, dia kata tolong sembuhkan mata aku. Maka budak ni yang ada iman, setelah uji dia kata apa? Dia kata bukan saya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Kalau Tuhan nak sembuh mata, berimanlah dulu dengan Allah. Akhirnya masuk Islam, beriman orang kanan raja ni. Bila orang kanan raja beriman, raja pun pelik, dulu buta macam mana boleh celik? Dia kata Tuhanku dan Tuhanmu yang telah mencelikkan aku. Marah dia. Dia kata bukankah Tuhan kau aku? Tak, Tuhan aku adalah Allah. Jadi bermula daripada situ, akhirnya mereka semua diuji. Diuji dengan apa tuan-tuan? Diuji dengan gergaji. Disuruh tinggalkan agama dia yang sebenar supaya sembah, taat pada raja tersebut. Maka sesekali untuk tinggalkan agama tidak, maka rela dia digergaji daripada kepala dia sampai ke bawah. Allahu Akbar. Itu ujian. Dan ujian yang datang ini, barulah Allah tahu, oh ini hamba aku yang benar-benar beriman kepada aku. Kan? Jadi ujian yang datang adalah untuk melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Seperti mana Allah kata, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka dengan ujian yang demikian nyata. Apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula orang yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta. Daripada ujian inilah kita boleh tahu yang mana munafik, yang mana benar-benar beriman, yang mana acah-acah beriman. Kerana kalau tak ada ujian, semua orang boleh cakap dekat mulut, saya beriman. Tetapi bila mana datangnya ujian, maka disitulah hakikat sebenarnya keimanan itu akan diuji. Ini macam mana kita azan dulu? Dah masuk waktu? Azan dulu, nanti lepas azan kita sambung sikit insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alhamdulillah kita sambung berkaitan dengan ayat daripada surah Ankabut ayat 2 dan ayat 3 yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam Al-Quran bahawa ujian dan dugaan yang Allah berikan adalah kerana Allah nak melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini juga Allah SWT turunkan kepada kaum-kaum yang datang sebelum kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa hubungan manusia dengan hidup adalah hubungan ujian dan cubaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi ayat 7 hingga 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Semua yang ada dekat muka bumi ini adalah perhiasan. Kerana apa Allah SWT jadikan muka bumi ini sebagai satu perhiasan? Kan kita lihat harta, anak-anak, kemudian tumbuh-tumbuhan, kita punya kenderaan. Kerana kami hendak menguji mereka. Siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya? Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punarahna sebagai tanah yang tandus. Ujian dan dugaan tidak hanya berupa kesusahan, kesulitan dan kesakitan sahaja. Maksudnya ujian, musibah yang Allah berikan ini bukan sahaja berbentuk satu benda yang negatif, maksudnya benda yang susah ataupun benda yang sulit, sakit, tetapi juga ujian dia boleh datang dalam bentuk kesenangan. Dan ia adalah lebih susah berbanding dengan ujian kesusahan. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Maksudnya bukan sahaja susah, tetapi senang juga boleh jadi satu dugaan kepada manusia. Dia nak tengok bila diberi kesenangan, adakah dia bersyukur, adakah dia makin ingat kepada Allah ataupun dia makin lupa kepada Allah. Hari ini kita tengok kadang-kadang orang yang bila mana dia makin senang, dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan menjadi sombong dan bongkak, dan dia rasa bahawa apa yang dia miliki adalah daripada hasil usaha dia sendiri. Bahkan itu adalah salah. Apa yang kita dapat dan kita miliki semuanya daripada Allah. Sebab tu azan kan, kita dengar azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kita tak diminta untuk ulang hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Tapi kalau maksudnya seruan yang selain daripada itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sampai kepada hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita diminta untuk menyebut la haula wala quwwata illa billah. Kerana apa? Kerana kita kena sandarkan kemampuan kita mendirikan solat, kemampuan kita dalam mendapat kejayaan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu dia tidak mempunyai sebarang kekuatan, la haula wala quwwah, tak ada daya, tak ada kuat, melainkan ia datang daripada Allah. Sebab tu kalau kita dengar seruan azan tu, sebenarnya kita boleh rasa bahawa apa yang ada pada kita datang sembahyang ni datang je daripada Allah. Sebab tu tak boleh nak kata, oh aku hebat sembahyang, orang lain tak pergi sembahyang. Tak. Kalau tak dipilih oleh Allah, rumah sebelah surau pun tak boleh nak datang. Dengar azan kuat, letaklah corong azan dekat rumah dia.
manusia dia mampu untuk lari berpuluh kilometer nak kurus, tapi datang langkah ke masjid pun susah. Dia boleh angkat berat 140 kilo, boleh dapat emas, tapi nak angkat selimut, tinggalkan selimut, datang ke masjid susah. Kerana apa? Kerana la haula wala quwwata. Kalau Allah tak bagi dia daya, tak bagi dia kekuatan, maka dia tak akan mampu, melainkan dengan izin Allah SWT. Maka kekayaan, kesenangan juga merupakan ujian daripada Allah, dan ujian inilah yang Nabi SAW sangat risau kepada umatnya. Sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum." Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, "Demi Allah, bukanlah kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu." Sebab orang bila susah, bila fakir, dia mudah sikit nak ingat Allah. Kan, sakit Allah, sakit ustaz. Masa sihat dia tak sebut Allah, tapi bila sakit, Allah sakit ustaz, Allah tak ada duit ustaz. Kan, ada dia ingat Allah, tapi kalau senang ni dia sukar untuk mengingati Allah. Sebab tu Nabi kata, bukan fakir, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu, umat-umat aku, akan tetapi aku khawatir kalau kemewahan dunia yang dibentangkan ke atas kamu sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Kalah dengan ujian kesenangan. Suruh keluar zakat dah tak mau. Mana boleh? Masa dulu aku susah, tak ada orang pun ingat aku. Bila aku senang nak minta keluar 2.5, berapa juta nak kena keluar, sanggup dia bayar benda lain daripada dia nak keluar zakat. Kerana apa? Kerana itu adalah ujian tentang kesenangan. Dan kata Nabi SAW, lalu kamu bergelumang dalam kemewahan itu sehingga binasa sebagaimana mereka bergelumang dan binasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah yang lemah itu adalah kelemahan saya. Saya mohon keampunan Allah atas segala dosa saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah menjadikan kita hamba-hamba Dia yang sabar dan redha atas dugaan, dan kepada Allah lah juga kita kembali bila mana kita ditimpa dengan sesuatu musibah ataupun dugaan. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.